Salam sejahtera Malaysia Madani, bertemu kembali dalam channel ini untuk Anda semua. Untuk kali ini Anda berpeluang untuk mendengar satu lagi berita terkini berkaitan dengan politik yang saya akan kongsikan, sampaikan kepada Anda semua. Sebelum saya teruskan perkongsian untuk Anda semua ini, terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe channel ini, sudah bantu channel ini. Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda. Nah, untuk kali ini saya ingin kongsikan kepada Anda semua satu berita di mana KJ yaitu Khairy Jamaluddin pertimbangkan gandengan untuk Rafizi Nurul Izzah. Itu adalah satu kenyataan daripada Khairy Jamaluddin di mana dia pertimbangkan untuk gandengan bersama pemimpin PKR itu. Khairy Jamaluddin mengaku sudah dihubungi Perikatan Nasional PN serta Pakatan Harapan PH berhubung kemungkinan untuk beliau menyertai parti berkenaan selepas dipecat daripada UMNO pada Jumat lalu. Bagaimanapun, bekas Ketua Pemuda UMNO itu enggan membuat keputusan terburu-buru, sebaliknya mahu mengambil masa selama beberapa minggu ataupun hingga 2-3 bulan sebelum menentukan sama ada memasuki parti sedia ada ataupun menemukan parti baru ataupun berehat daripada politik untuk seketika. Antaranya pertimbangan bekas ahli parlemen Rembau itu ialah meneliti aspirasi dan hala tuju beberapa parti yang menjadi musuh politiknya selama ini. Dan selain meneliti kemungkinan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN akan datang, buat masa ini berbagai pihak telah menghubungi saya daripada kedua-dua belah pihak. Saya mengambil sikap berjumpa dan mendengar semua pihak, kata beliau. Saya pun 23 tahun dalam UMNO. UMNO lah yang saya kenal, saya tidak kenal parti lain. Jadi saya pun nak memahami dengan lebih mendalam apa inspirasi parti masing-masing. Setelah saya mendengar semua pandangan, barulah membuat keputusan sama ada saya masuk parti sedia ada ataupun membuat parti baru atau saya berehat. Untuk seketika saya tidak mau terburu-buru membuat keputusan. Mengenai PRN, saya rasa ia pun akan mengambil masa antara 2 hingga 4 bulan lagi. Kalau itu garis masanya, tidak perlu saya membuat keputusan hari ini atau minggu depan, katanya dalam satu temu bual di pejabat beliau di Kuala Lumpur. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada mempertimbangkan kemungkinan untuk membuat kemunculan sebagai calon bebas atau memiliki mana-mana parti dalam PRN yang bakal diadakan di Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, dan Terengganu. Ditanya sama ada turut mempertimbangkan kemungkinan bekerjasama dengan dua rakan baiknya, Rafizi Ramli dan Nurul Izzah Anwar dalam PKR pula. Khairy mengaku ada memikir perkara itu, namun ia bukan satu-satunya pilihan beliau ketika ini. Beliau berkata faktor persahabatan itu antara yang turut dipertimbangkan dalam memilih langkah seterusnya. Namun Khairy memaklumkan turut memiliki sahabat baik dalam beberapa parti lain. Dia tidak menolak pilihan itu, namun itu bukan satu-satunya pilihan yang ada, yang mana pilihan lain juga yang penting apabila kita berjuang dalam politik, ia lebih daripada talian persahabatan, di mana persahabatan itu mungkin akan menjadi perkiraan saya, tetapi perkiraan lebih besar ialah soal hala tuju parti berkenaan dan sama ada saya percaya hala tuju itu sama dengan hala tuju saya sebagai orang politik. Katanya yang juga tidak menolak kemungkinan untuk berehat seketika daripada politik karena turut mendapat pelbagai tawaran daripada dunia sukan, korporat, dan akademik. Ditanya sama ada beliau pasti akan membuat kemunculan semula pada pilihan raya umum ke-16 PRU16, kelak Khairy berkata, "Too soon to say," masih terlalu awal untuk diperkatakan. Jumlah lalu mesyuarat Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang dipengerusikan Ahmad Zahid memutuskan untuk memecat Khairy dan bekas ahli parlemen Tanjung Karang dan yaitu Tan Sri Nur Omar atas dakwaan pelanggaran disiplin parti. Selain itu, UMNO turut mengantung keahlian bekas Menteri Pertahanan Datuk Sri Hisamuddin Musin, Naib Ketua Pemuda UMNO Saril Hamdan, Ketua UMNO bahagian Tebarau Datuk Muzrizan Mujang, dan Ketua UMNO bahagian Jempol Datuk Sri Muhammad Salim Sarip, masing-masing selama 6 tahun. Dan antara alasan pemecatan Khairy ialah ucapan beliau dalam kempen PRU15
yang menyatakan partai itu sudah sesat dan bahu membersihkannya, yang didakwa menjadi pencetus meragut kestabilan politik UMNO. Dalam temu bual bersama beberapa media selepas dipecat, Kerry mendakwa ia tidak mengikut prosedur apabila beliau terus dikenakan tindakan itu tanpa seberang peluang untuk memberi penjelasan dan mempertahankan diri. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu adalah satu berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini supaya rekan-rekan di luar sana juga boleh mengetahui isu semasa dalam negara ini. Seperti itu perlu menerima DAP dan Anwar yang merupakan seteru politik mereka sejak sekian lama bagi membentuk kerajaan. Di peringkat akar umbi itu belum selesai lagi, malahan keterujaan menyertai kerajaan itu tidak berlaku di peringkat akar umbi UMNO, seperti di beberapa negeri sebagai contoh di Perak, Pahang. Seluruh negara pun sebenarnya kita tak nampak pun keterujaan mereka ini apabila nak tumbuh kerajaan, dan seakan-akan tiada keterujaan yang berlaku dalam kalangan ahli UMNO. Itu petanda yang tidak baik kepada UMNO dan Barisan Nasional. Katanya lagi, jika penjelasan gagal disampaikan ke peringkat akar umbi sehingga menjelang PRN, peluang UMNO untuk bangkit akan terjejas dan perkara ini juga akan heret Pakatan Harapan. Pakatan Harapan juga akan turut terkena tempiasnya, katanya, yang juga membiarkan UMNO akan bersama dengan Pakatan Harapan pada 6 PRN akan datang. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, ini adalah satu daripada berita terkini yang telah dinyatakan oleh satu sumber penganalisis politik Malaysia, di mana Azmi Hasan, dia telah memberikan satu lagi gambaran buat UMNO, masa depan UMNO saat ini, di mana skenario dalam UMNO kali ini berbeza dengan ketika Anwar dipecat pada tahun 1998. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu sahaja perkongsian terkini, berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini, dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini, hiburan yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi channel ini lebihkan kepada politik, oke? Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah support dan subscribe channel ini. Jumpa lagi semua.